Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mukri bin Mat Nasir, pemegang nombor matrik 170677578, akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 253 sehingga 254 beserta hukum tilawah, ulasan hukum tilawah termasuklah waqaf dan ibtida pada ayat 253 sehingga 254 surah Al-Baqarah. Berikut adalah surah Al-Baqarah ayat 253 yang akan saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Pada kalimah ba'din tu diwajibkan berhenti kerana ada tanda waqaf yang tanda waqaf wajib berhenti, iaitu mim kecil pada atas huruf dhad. Kemudian memulakan bacaan pada minhum, ibtida pada minhum. Minhum man kallama Allah. Pada kalimah Allah diperbolehkan untuk waqaf kerana ada tanda waqaf di situ. Namun menyambung bacaan adalah lebih baik. Kemudian sekiranya berhenti pada Allah, ibtida pada kalimah wa rafa'ah, memulakan bacaan pada kalimah wa rafa'ah. Wa rafa'a ba'dahum darajat. Pada kalimah darajat juga diperbolehkan untuk waqaf, dan menyambung bacaan atau mewaqafkan bacaan, kedua-duanya boleh pada bahagian ini. Kemudian mulakan bacaan pada wa ataina. Wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Pada kalimah qudus diperbolehkan untuk waqaf, malah ianya diutamakan untuk waqaf kerana pada kalimah tersebut ada tanda waqaf, huruf tanda waqaf qal tu. Dan jika untuk menyambung bacaan juga boleh, tapi diutamakan untuk waqaf pada bahagian tersebut. Dan ibtida pada kalimah walau sya. Walau syaa Allahu maqtatala alladhina min ba'dihim min ba'di ma ja'athumul bayyinat. Jika kita perhatikan pada ayat ini, ia cukup panjang untuk seseorang yang memiliki nafas pendek yang tidak sampai untuk meneruskan bacaan, maka diperbolehkan untuk waqaf pada kalimah bayyinat kerana padanya tidak mengganggu ataupun merosakkan makna ayat tersebut. Jadi diperbolehkan untuk waqaf pada kalimah bayyinat walaupun tiada tanda waqaf pada kalimah tersebut. Dan memulakan bacaan ibtida pada kalimah walakin. Walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar. Pada kalimah kafar ada tanda waqaf, dan menyambung bacaan atau mewaqafkan bacaan pada bahagian tersebut diperbolehkan, kedua-duanya diperbolehkan. Kemudian sekiranya waqaf pada kafar, mulakan bacaan pada kalimah walau. Walau syaa Allahu maqtatalu walakinna Allaha yaf'alu ma yurid. Seterusnya adalah ayat 254 daripada surah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabl. Jika kita perhatikan pada ayat ini, ia juga cukup panjang bagi seseorang yang
bernafas pendek untuk meneruskan bacaan, maka diperbolehkan untuk waqaf pada kalimah min qabl dan meneruskan bacaan pada ayyatiyah. Ibtida pada ayyatiyah. Ayyatiya yawmul la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Pada kalimah syafa'ah boleh waqaf kerana ada tanda waqaf pada bahagian tersebut, dan waqaf adalah diutamakan berbanding meneruskan bacaan pada bahagian tersebut. Kemudian menyambung bacaan pada wal kafirun. Wal kafiruna humuz zalimun. Baiklah, seterusnya adalah ulasan hukum tilawah surah Al-Baqarah ayat 253. Berikut adalah ayat pada baris yang pertama untuk ayat 253 ini, iaitu Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Dapat kita lihat di sini pada awal ayat Tilkar rusulu, ra dibaca secara tebal kerana ia berbaris di hadapan dan sebelumnya adalah berbaris atas. Kemudian faddalna, na adalah mad asli, dibaca secara 2 harakat, sepanjang 2 harakat. Kemudian ba'dhum ala hum, mim mati berjumpa dengan ain, hukumnya adalah izhar syafawi dan cara bacaannya adalah dibaca tanpa dengung. Kemudian ala dibaca 2 harakat kerana mad asli. Kemudian ba'dhin seperti yang dibincangkan sebelum ini, iaitu ada mim kecil di atas huruf dad, menunjukkan waqaf, tanda waqaf yang mana wajib waqaf padanya pada bahagian tersebut. Kemudian minhum, nun mati berjumpa dengan ha. Di sini hukum bacaan adalah izhar halqi, di mana cara bacaannya mengizharkan bacaan tanpa adanya dengung. Kemudian minhum man, humman, mim mati berjumpa dengan mim. Hukum bacaan di sini adalah idgham mithlain atau idgham mithlan atau idgham syafawi, dibaca secara dibaca secara dengung 2 harakat. Kemudian ma kallamallah, nun mati berjumpa dengan kaf adalah ikhfa hakiki, dibaca secara dengung. Kemudian Allah, seperti yang kita bincangkan sebelum ini, adalah boleh waqaf kerana ada tanda waqaf, tapi didahulukan sekiranya hendak meneruskan bacaan. Kemudian wa rafa'a ba'dahum darajat, ba'dahum, hum ba'dahum darajat, mim mati berjumpa dengan dal, hukumnya adalah izhar syafawi, dibaca tanpa dengung. Kemudian darajat adalah mad asli, sekiranya berhenti di mad asli dibaca 2 harakat. Sekiranya berhenti pada bahagian ini atau kalimah ini, ia boleh dibaca sepanjang 2, 4 atau 6 kerana ia sudah bertukar kepada mad arid lis sukun. Untuk bacaan selanjutnya, wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Untuk kalimah Isa dibaca sepanjang 2 harakat kerana mad asli. Kemudian pada kalimah al-bayyinat dibaca sepanjang 2 harakat juga, mad asli. Wa ayyadnahu, na juga mad asli 2 harakat. Biruhi, ru juga adalah mad asli sepanjang 2 harakat. Dan al-qudus, waqaf pada kalimah tersebut kerana ada tanda waqaf seperti yang dibincangkan sebelum ni. Dan tanda waqaf tersebut pada bahagian ini didahulukan untuk berhenti, tapi tiada masalah sekiranya hendak menyambung, tapi didahulukan untuk berhenti.
Selanjutnya, walau syaa Allah, syaa, huruf mad berjumpa dengan hamzah. Hukum mad di sini adalah mad wajib muttasil, dan hukum bacaan, panjang bacaan mad di sini adalah 4 atau ke 5 harakat. Walau syaa Allahu maqtatalal ladzina min ma di situ adalah mad asli 2 harakat, dan yang terakhir adalah alladzina 2 harakat juga, mad asli. Bacaan selanjutnya adalah alladzina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Alladzina, sebelum perkataan sebelumnya adalah min ba'dihim, nun mati berjumpa dengan ba, hukumnya iqlab, dibaca secara dengung, dan cara bacaannya seakan-akan menyebut huruf mim, akan tetapi bibir tidak bersentuh antara satu sama lain secara sempurna. Ada ruangan pada bukaan mulut. Ba, ada ruangan. Ba, ba'dihim dibaca dengung, 2 harakat. Kemudian ba'dihim min, nun mati berjumpa dengan mim mati, maafkan saya, mim mati berjumpa dengan mim adalah idgham mithlain atau idgham syafawi, dibaca secara dengung, 2 harakat. Kemudian min ba'di ma, nun mati berjumpa dengan ba adalah iqlab, bacaannya seakan-akan huruf, baca seakan-akan huruf mim, dibaca secara dengung, dan cara sebutannya atau cara bacaannya bibir tidak bersentuh secara sempurna, ada ruangan sedikit ketika menyebutnya. Begitu. Kemudian ma adalah mad asli. Ja'athum, di sini adalah mad asli, maafkan saya, mad bertemu dengan hamzah pada satu kalimah. Hukum mad di sini adalah mad wajib muttasil, dan bacaannya adalah sepanjang 4 atau 5 harakat. Kemudian al-bayyinat, na tu adalah mad asli, dibaca 2 harakat. Dan seperti perbincangan sebelumnya, diperbolehkan wakaf pada kalimah ini. Sekiranya ada permasalahan ataupun bernafas pendek, bolehlah untuk wakaf pada kalimah ini walaupun tidak terdapat tanda wakaf, kerana padanya sekiranya berhenti pada al-bayyinat, kalimah tersebut, makna untuk ayat, maksud daripada ataupun makna daripada ayat ini tidak terganggu ataupun tidak merosakkan makna tersebut, jadi diperbolehkan untuk wakaf. Kemudian kalau wakaf di situ memulakan semula bacaan pada walakin, wala tu adalah mad asli. Walakin ikhtalafu faminhum, fu juga ada, ikhtalafu, fu juga adalah mad asli, 2 harakat. Faminhum, minhum, hukum bacaan nun mati bertemu dengan ha adalah izhar halqi. Cara bacaannya adalah mengizharkan sebutan tanpa adanya dengung. Faminhum, kemudian humman, faminhum man, mim mati berjumpa dengan mim, idgham syafawi atau idgham mithlain, dibaca dengung sepanjang 2 harakat. Kemudian man amana, nun mati berjumpa dengan hamzah juga adalah izhar halqi, sebutannya dijelaskan tanpa adanya dengung. Man amana. Kemudian wa minhum juga nun mati berjumpa dengan ha adalah izhar halqi, tanpa dengung. Wa minhum man juga idgham syafawi atau idgham mithlain, dibaca dengung 2 harakat. Kemudian ma kafar, nun mati berjumpa dengan kaf adalah ikhfa hakiki,
dibaca dengung, Kemudian ayat selanjutnya, bacaan selanjutnya, walau syaa Allah, syaa, mad berjumpa dengan hamzah dalam satu kalimah adalah mad wajib muttasil, hukum bacaan 4 atau 5 harakat. Kemudian sambung, walau syaa Allahu maqtatalu, ma adalah mad asli, lu juga mad asli pada kalimah iqtatalu. Kemudian walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Walakin, la tu adalah mad asli 2 harakat. Kinnallah, nun mati berjumpa dengan nun ataupun nun syiddah dibaca secara dengung 2 harakat. Walakinnallaha yaf'alu, kinna. Kemudian ma yaf'alu, ma adalah mad asli yurid, mad arid lis sukun, boleh dibaca sepanjang 2, 4 ataupun 6 harakat. Bacaan diteruskan kepada ayat 254 surah Al-Baqarah beserta ulasan hukum tilawah padanya. Ya ayyuhalladzina amanu, ya, huruf mad berjumpa dengan hamzah dalam satu kalimah adalah mad wajib muttasil, dibaca 4 hingga 5 harakat. Kemudian alladzina, mad asli, amanu, amanu, a tu adalah mad asli, amanu anfiqu, nu'ah. Waw tu adalah mad berjumpa dengan hamzah tapi dalam kalimah yang berbeza dipanggil sebagai mad jaiz munfasil. Hukum bacaan pada bahagian ini adalah 2 atau 4 atau 5 harakat. Amanu anfiqu, nun mati berjumpa dengan fa, hukum bacaannya adalah ikhfa hakiki, dibaca secara dengung. Anfiqu, ku adalah mad asli 2 harakat. Mimma razaqna, mimma adalah mad asli. Kemudian razaqnakum, na di situ adalah mad asli. Kemudian razaqnakum min, mim mati berjumpa dengan mim adalah idgham mithlain, dibaca dengung 2 harakat. Min qabl, nun mati berjumpa dengan qaf adalah ikhfa hakiki, dibaca secara dengung 2 harakat. Min qabl. Dan seperti perbincangan sebelumnya, diperbolehkan untuk wakaf pada kalimah qabl sekiranya ada kesukaran ataupun pendeknya nafas untuk meneruskan bacaan. Diperbolehkan wakaf di situ kerana tidak memberikan apa-apa ataupun merosakkan makna. Dan sekiranya wakaf di situ diperbolehkan memulakan semula bacaan pada an, ayyatiya. Pada hukum bacaan di sini, nun mati berjumpa dengannya adalah idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah, ayyatiya. Ya waw mim nun adalah huruf bagi idgham ma'al gunnah ataupun idgham bi gunnah. Dan bacaannya adalah ayyatiya, memasukkan kepada huruf ya ketika ada nun mati berjumpa dengannya. Kemudian ya'ti ya yaumullah, di sini adalah huruf yang berbaris 2 tanwin berjumpa dengan huruf lam. Hukum bacaan di sini adalah idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah, bacaannya tanpa dengung, memasukkan bacaan terus masuk ke dalam huruf lam. Yaumullah, macam tu.
Kemudian la adalah mad asli. Bai'un fi. Huruf tanwin berjumpa dengan huruf fa adalah ikhfa hakiki, dibaca secara dengung. Kemudian fihi adalah mad asli. Dan teruskan wala khullatu wala, la adalah mad asli. Khullatu ta marbuta yang tanwin berjumpa dengan waw. Hukum bacaan di sini adalah idgham ma'al ghunnah, memasukkan bacaan terus masuk ke dalam waw dengan adanya dengung. Khullatu wala, khullatu wala. La di situ adalah mad asli. Wala syafa'ah, fa adalah mad asli. Dan pada kalimah tersebut syafa'ah diperbolehkan untuk waqaf kerana ada tanda waqaf, dan disunatkan untuk waqaf dan diutamakan untuk waqaf pada kalimah tersebut. Tapi sekiranya hendak menyambung bacaan juga diperbolehkan, akan tetapi waqaf adalah lebih utama. Kemudian bacaan disambung ibtidak pada wal kafirun. Wal kafiruna, ru tu adalah mad asli sama seperti wal ka juga adalah mad asli. Wal kafiruna humudz zalimun. Dha dibaca sepanjang dua harakat kerana mad asli. Mun mad arid lisukun, boleh dibaca 2, 4 atau 6 harakat. Itu saja daripada saya berkenaan dengan bacaan surah Al-Baqarah ayat 253 sehingga 254 beserta ulasan hukum tilawah pada ayat-ayat tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairul jazaa.